Shalom semua. Sekali lagi kita berjumpa ya. Saya adalah Reverend Edmund Smith dan penulis buku ini yang bertajuk Wanita Itu Abangku. Sekali lagi hari ini saya akan membacakan satu soalan di dalam buku saya ini. Buku ini dibagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah dipenuhi dengan soalan-soalan yang ditanya oleh pembaca-pembaca, pengikut-pengikut Reverend Ed ya. Bahagian pertama ditajukkan pertanyaan yang sering diajukan. Dan bahagian kedua pula adalah 31 hari untuk renungan 31 hari untuk kehancuran seksual. Mereka yang mempunyai masalah seksual, mereka yang mempunyai masalah LGBTQ dan sebagainya. So, hari ini sekali lagi, Reverend Ed akan membaca satu atau dua soalan dari buku ini. Soalan yang ditanya oleh mereka yang ingin tahu caranya untuk menyelesaikan masalah seksual mereka ya. Ataupun mereka sedang berkawan dengan orang yang mempunyai masalah seperti ini dan mereka ingin tahu cara yang baik untuk menolong kawan mereka ataupun ahli keluarga mereka. Okey, untuk hari ini soalan pertama saya akan baca sekarang yang ditanya kepada Reverend Ed ya. Dalam hidup peribadi kamu, adakah kamu perlu mengharungi perjalanan hidup yang sukar? Bolehkah kamu kongsikan beberapa perkara yang kamu lalui? So, itulah soalannya. Jawapan Reverend Ed ya. Saya hidup sebagai seorang homoseksual selama 11 tahun, iaitu sewaktu umur 13 tahun sehingga saya berumur 24 tahun. Okay, untuk mereka yang tidak tahu, testimoni Reverend Ed mempunyai dua bahagian di dalam kehidupan lama. Reverend Ed adalah seorang transjantina semasa umur 4 tahun. So, untuk fasa yang pertama di dalam kehidupan Reverend Ed adalah seorang transjantina. Selepas itu, Reverend Ed pula menjadi seorang homoseksual. Kehidupan seorang transjantina dan kehidupan seorang homoseksual tidak sama ya. So, sekarang Reverend Ed berterusan menjawab soalan tadi. Saya bukan sekadar menjalani kehidupan seorang homoseksual, tetapi cara hidup seorang homoseksual yang liar. Dan saya tidak suka menyenaraikan apa yang saya lakukan pada waktu itu. Saya mempunyai kekasih-kekasih untuk suatu jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Peliknya, pada masa yang sama, saya juga adalah seorang yang sangat beragama. Saya bukanlah seorang yang rohani. Bukan juga seorang Kristian yang lahir baru. Tetapi saya orang yang kuat agama. Berlainan ya, kalau orang Kristian itu adalah seorang yang beragama kalau dibandingkan dengan seorang yang rohani. Dalam bahasa Inggris kita katakan bezanya di antara orang yang spiritual dengan orang yang religious memang tak sama. Ada orang Kristian memang hanya mempunyai satu agama, beragama, tetapi mereka yang mempunyai perhubungan dengan Tuhan Yesus, mereka adalah Kristian yang berrohani. Saya pernah ke gereja setiap hari Ahad dan mengetuai kumpulan remaja dan sebagaimananya. Tetapi saya tidak pernah memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Seorang Kristian yang rohani adalah seorang yang mempunyai hubungan dengan Allah dan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Amin. So, untuk mereka yang sedang menonton video ini, saya berdoa bahawa kamu adalah seorang Kristian yang berrohani dan bukan seorang Kristian yang beragama ikut apa yang perlu dibuat. Apa bezanya agama dengan rohani? Agama itu adalah sesuatu institusi yang memberi kamu, okey, kamu perlu buat ini, kamu tidak boleh buat itu. Itulah agama. Mesti buat ini, mesti buat, tak boleh buat itu. Itulah agama. Rohani itu lain. Rohani, seorang yang Kristian yang berrohani adalah seorang Kristian yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mempunyai kehidupan yang dijalani oleh
mengikut suara Roh Kudus dan mengikut kata-kata firman Tuhan. Okey, soalan yang kedua di dalam buku saya ini ya, untuk hari ini, untuk video ini. Soalannya. Jadi semasa kamu menjalani kehidupan sebagai seorang homoseksual, kamu juga masih terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja? Bolehkah kamu menceritakan lebih lanjut perjalanan kamu keluar dari kehidupan homoseksual? Jawapan Reverend Ed. Betul. Dan sebenarnya dalam komuniti rohani saya, tiada yang tahu bahawa saya seorang homoseksual. Sepanjang ingatan saya, ada penggelutan di dalam saya. Saya sedang mencari cinta sebenar, kepuasan sebenar, tetapi saya tidak dapat menemukannya dalam kehidupan homoseksual saya. Sejujurnya, sewaktu saya memutuskan untuk keluar daripada kehidupan homoseksual, sama sekali bukanlah kerana Allah. Kerana pada masa itu, saya belum lagi menjadi seorang Kristen yang betul. Malahan, saya bukanlah seorang Kristen yang lahir baru. Born again, lahir baru pada waktu itu. Sebabnya, saya mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup homoseksual adalah kerana saya sakit dan penat kerana kehidupan begitu. Saya telah mencuba dengan bersungguh-sungguh untuk mencari cinta sejati. Tetapi pencarian saya sia-sia belaka. Jauh di dalam hati saya tahu cinta sejati pasti wujud. Dan walau apapun, cinta itu pasti dapat dicapai oleh setiap daripada kita. Malangnya, saya tidak dapat mencarinya dalam kehidupan homoseksual. Waktu berumur 24 tahun, 23, 24 di antara itu saya terlibat dalam perhubungan serius. Saya yang ketiga dengan ex-boyfriend saya. Seorang lelaki. Saya paling mencintai lelaki ini berbanding dengan lelaki-lelaki lain yang saya pernah cintai sebelum ini. Saya memberinya masa saya, hidup saya, wang saya, cinta saya dan segala miliki saya. Tetapi, sedih ya dengar ni. Dia meninggalkan saya untuk kembali kepada bekas kekasihnya, seorang lelaki. Akhirnya saya sedar bahawa apa yang telah saya alami adalah kejadian yang biasa berlaku dalam kalangan komuniti homoseksual. Saya bukanlah bermaksud setiap homoseksual terlibat dalam hubungan satu malam atau tidak setia kepada pasangan mereka, tetapi dalam kalangan semua homoseksual yang saya kenal, Reverend Ed kenal ya, yang sememangnya ramai, ini adalah perkara biasa. Bertukar pasangan, one night stand, perkara yang biasa. Saya bukan merendahkan komuniti itu, tapi saya sedang menceritakan pengalaman saya sebagai seorang bekas homoseksual. Ketika dia meninggalkan saya tidak dapat menanggungnya. Oleh itu, saya berkata kepada diri sendiri, saya layak mendapat sesuatu yang lebih baik. Saya mahu dan perlu sesuatu yang lebih baik. Hari ini, melihat kembali, saya sedar bahawa Allah ada berserta saya sepanjang masa itu, walaupun saya belum lagi mempunyai hubungan dengan Yesus Kristus. Kerana Tuhan itu Alfa dan Omega. Walaupun pada masa itu, tahun 1994 ataupun 1993, saya belum kenal Tuhan Yesus, tapi Tuhan sudah kenal saya. Dan kerana Tuhan adalah Alfa dan Omega, dia dapat melihat masa hadapan. Ya, Tuhan dapat. Bila saya memandang kamu, saya hanya dapat memandangkan kamu sekarang saja. Tapi jika Tuhan Yesus memandang kamu, dia dapat melihat dari hari pertama kamu berada di dalam rahim ibu kamu sehingga hari terakhir semasa kamu berada dalam kubur. Itu artinya Alfa dan Omega. Tuhan dapat melihat kamu pada satu saat, tapi Tuhan dapat melihat segala-galanya. Hidup kamu setiap tahun di dalam kehidupan kamu. Tangan Tuhan dan kasih Tuhan bekerja atas hidup saya. Sewaktu saya bersama kekasih saya yang ketiga. Sehinggalah kami berpisah. Sepanjang masa percubaan ini, kebetulan saya dikelilingi oleh orang Kristian. Itu adalah pemeliharaan ilahi.
Saya sedang bekerja di Salvation Army pada masa itu sebagai seorang guru untuk kanak-kanak yang kurang upaya secara mental. Saya meninggalkan kehidupan homoseksual bukan kerana ada orang yang memaksa saya keluar, melainkan betul-betul daripada keputusan saya sendiri. Saya sedar yang homoseksual bukanlah untuk saya. Kehidupan begitu bukanlah untuk saya. Selepas berapa tahun? 20 tahun. Saya bermula sebagai seorang transjantina bila saya umur 4 tahun. Pada masa saya berputus kasih dengan ex-boyfriend saya berumur 24 tahun. So, keseluruhannya 20 tahun disiksakan. Memang saya gunakan perkataan yang dari hati ya. Memang kehidupan itu menyiksakan saya. Saya membaca 2 ayat yang terakhir dalam jawapan saya untuk soalan ini ya. Saya sedar yang kehidupan homoseksual bukanlah untuk saya dan saya mahu sesuatu yang lebih baik. Saya tahu saya layak sesuatu yang lebih baik. Pada masa itu saya tidak tahu yang lebih baik itu adalah berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tapi selepas itu saya tamatkan bukan hanya dengan kehidupan semua orang dengan ex-boyfriend saya. Saya tamatkan kehidupan saya sebagai ahli community LGBTQ. Memang bukan senang. Ya, tetapi dengan kuasa Tuhan, segala-gala pun boleh menjadi realiti. Shalom semua. Reverend N harap kamu telah belajar sesuatu daripada perkongsian ini di dalam video ini. Tolong share video ini kepada mereka yang perlu dengar message ini ya. Di dalam Tuhan Yesus segala-gala boleh menjadi realiti. Shalom.